Kuih akok keduk by Mokte. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mokte. Kali ni Mokte nak kongsi resipi akok keduk. Resipi ni sebenarnya atas permintaan pelanggan Mokte. Dia suruh Mokte sediakan resipi akok ni. Jadi hari ni Mokte tunaikan. Mokte pun dah lupa siapa nama dia. Okey, kepada orangnya yang tengok video Mokte ni, inilah dia Mokte dah sediakan untuk anda dan untuk semua subscriber Mokte, okey, yang Mokte sayang. Okey, jom melayan kuih akok Mokte ni ya. Inilah dia akok kedut. Akok ni kalau ada kedut tu memang sedap lah. Kedut banyak tu lagi sedap. Okey, kat sini Mokte akan tunjuk dan cara macam mana Mokte hasilkan akok yang kedut ni. Caranya sangat mudah dan simple je. Okey, kalau anda nak tahu, anda tonton video yang Mokte sediakan ni sampai habis. Okey, baru anda dapat ilmunya. Okey, jom layan. Jom kita intai bahan-bahannya. 200 gram gula melaka ataupun gula merah pun boleh. 2 helai daun pandan, 100 ml air, sedikit garam, 1 sudu gula. Gula ni kalau nak kurangkan manis tak payah letak lah, sebab gula merah tu dah manis. 6 biji telur geriksi Mokte guna, 3 sudu tepung gandum dan 200 ml santan. Baik, inilah bahan-bahan yang Mokte gunakan untuk hasilkan akok. Okey, petua atau tips untuk hasilkan akok yang berkedut ialah telur. Telur tu jangan kurang ikut apa yang Mokte sarankan dalam video ni, baru menghasilkan akok yang berkedut. Okey, sediakan bahan-bahan tersebut. Kemudian tengok macam mana Mokte sediakan bahan-bahan untuk dimudahkan. Okey, masukkan gula merah ke dalam periuk. Ini kalau nak guna gula melaka boleh, asalnya gula melaka pun boleh, gula merah pun boleh. Okey. Lepas tu masukkan 100 ml air. Ini tujuan untuk kita panaskan, untuk cairkan lah. Okey, masukkan 1 sudu gula. Okey, gula ni kalau tak nak letak pun tak apa, sebab gula merah sebenarnya dah manis. Gula merah ataupun gula melaka itu sebenarnya dah manis. Kalau tak nak letak pun tak apa. Ikut selera lah. Okey, lepas tu sedikit garam. Masukkan sedikit garam. Okey. Okey, lepas tu ni kita boleh panaskan lah. Cairkan. Okey. Lepas tu 2 helai daun pandan. Okey, simple 2 helai daun pandan tu. Okey. Okey, masukkan dalam periuk tu. Okey, lepas tu kacang-kacang boleh letak atas dapur gas lah. Okey, bagi dia cair. Kena cairkan dia dulu tau, sebelum nak masuk ke dalam adunan untuk buat akok tu. Okey, letak atas dapur gas, tunggu dia mendidih, dah boleh sejukkan. Kemudian kita boleh buat bahan untuk akok. Okey, nampaknya dah mendidih. Dah boleh tutup lah apinya.
Okey, tunggu dia sejuk seketika ya. Baru kita boleh campur dalam adunan yang seterusnya lah. Ni tapis dulu tau. Okey, sediakan bekas. Okey, mula-mula pecahkan telur sebiji demi sebiji lah. 6 biji telur tadi yang Mak Teh cakap tadi kan. Okey, pecahkan satu persatu. Baik, okey, dah 6 biji telur Mak Teh masukkan ke dalam bekas tu. Okey, lepas tu kita akan ni santan okey, santan kita kedian sebab apa? Kita akan mixer dulu telur tu. Okey. Biar mixer dulu telur tu. Okey, mixer seketika. Lepas tu baru boleh masukkan santan lah. Okey, ni kan kalau macam tak ada mixer boleh guna blend. Okey, blend pun memang bagus jugalah. Okey, lepas tu baru masukkan santan. Okey. Lepas tu mixer lagi lah. Kalau nak senang guna blend je. Lagi senang masuk campur semua dalam tu, guna blend. Senang. Guna mixer pun boleh jugalah kalau yang ada mixer kan. Okey, lepas tu baru masukkan tepung. 3 sudu tepung tadi. Nak bagi tips juga ni. Tepung jangan terlalu banyak Okey, 3 sudu sahaja. Jangan lebih, nanti akok jadi keras dan tidak berkedut. Itu tips buat akok. Lepas tu boleh masukkan gula merah yang kita cairkan tadi. Tapis dulu ya. Okey, tapis takut ada, kadang-kadang ada apa macam sampah-sampah kan. Okey, lepas tu mixer balik. Okey. Senang aja buat kuih akok ni, memang senang. Biasa kuih akok ni kan time-time waktu puasa kan, memanglah laku betul lah kalau dan kepada siapa yang nak buat nak buat meniaga, kalau tak tahu nak buat cara buat kuih akok kedut ni, boleh ikut apa yang Mak Teh sarankan dalam video ni. Boleh buat bisnes juga tau. Anda akan dapat ilmu jika masuk channel Mak Teh ni. Okey, lepas kita dah mixer dia tu, dia berbuih tu kan, tunggu buih dia tu tak ada, baru kita boleh masukkan dalam acuan lah. Okey, buih dia banyak tu, tunggu buih dia turun dulu, dah sikit tu baru boleh masukkan dalam bekas acuan. Kalau orang dulu dia guna bakar dengan api tau, lepas tu dengan sabut bawah, sabut atas. Tapi sekarang kita tak buat macam tu lagi lah kan, kita guna ketuhar lah. Okey, Mak Teh masukkan dalam bekas ni je. Kalau dulu kalau dulu guna macam acuan akok tu kan, dia macam bujur sikit gitu kan. Tapi sekarang tak ada. Mak Teh guna acuan ni je, acuan yang bulat-bulat ni. Macam acuan cupcake ni. Okey. Masukkan minyak. Okey. Minyak tu nak kena banyak sikit tau, kalau tak dia melekat. Lumurkan minyak. Okey, ni adunan tadi, adunan akok tu dia buih dia tu dah kurang kan. Okey, masa ni dah macam gini lebih kurang tu dah boleh masuk dalam acuan. Nak cair macam ni tau, jangan pekat sangat. Nak cair macam dalam video yang Mak Teh tunjuk tu Okey, lepas tu masuklah dalam dalam lubang-lubang dia tu. Okey. Okey, maksudnya jangan terlalu penuh takut nanti dia akan kembang. Nanti dia akan kecut dah. Bila kita keluarkan, dia dah sejuk kan, dia akan kecut. Tapi kalau boleh okey, lebih kurang macam tu lah maksudnya. Kalau tak ada bekas, dia boleh guna bekas ni je. Okey. Sebab sekarang kan kita guna ketuhar kan, bakar dalam ketuhar je. Pi akok ni kalau lebih sedap bakar atas sabut tu. Sabut kelapa tu, api dia bawah dengan atas.
Itu cara orang dulu-dulu. Tapi kalau akok tu lagi sedap tau. Bakar cara macam tu lagi sedap. Cara tradisional macam tu. Tapi sebab kita tak ada, bolehlah bakar macam apa ketuhar gini pun boleh. Okey. Okey, ni dah siap, ready. Okey, panaskan oven. Dah boleh masukkan dah. Okey, tolak panas ni. Sebelum nak masukkan adunan tadi, kalau lebih baik, okey, panaskan dulu acuan tu. Seketika. Lepas tu keluarkan, masuk adunan tadi. Okey, ni Mak Teh ringkaskan, nampak tak? Nampak dia kembang macam mana? Nampak? Itulah dia buat jadikan akok kita tu berkedut banyak tau. Dia kembang. Nanti apabila kita angkat dia dah sejuk, dia akan kecut. Itulah jadinya akok kecut, akok kedut. Kalau orang Kelantan panggil akok kedut. Sini kecut lah kan. Okey. Nampak? Dia dah hampir kecut dah tu. Kan dia dah turun tu, dia akan jadi kecut dah. Okey, lepas tu kita masukkan lagi. Ada satu lagi adunan yang belum bakar lagi. Okey, masukkan. Okey, lupa nak cakap. Okey, bakar dia atas api 180 darjah Celsius, bergantung pada oven lah, selama 15 minit. Tak lama lah, sebab dia dalam acuan kecil-kecil kan, dia cepat masak. Okey, apabila dah masak tu, kita cucuk dengan lidi, dia tak melekat tu, dah masak dah. Nampak tak kedut dia tu? Memanglah banyak kedutnya. Sedap. Memang lemak-lemak manis tu memang sedap. Bau dia pun memang sedap lah. Okey, lepas tu kalau nak keluarkan dia tu, cucuk dengan lidi tepi-tepi tu, nanti dia akan senanglah nak keluarkan. Okey, nampak kita balikkan tu. Cucuk je, ataupun keluarkan dengan sudu pun boleh. Ambil sudu, keluarkan, ataupun cucuk gitu pun boleh. Kalau dia dah sejuk, boleh lah. Okey, keluarkan. Dah tak dalam bekas. Lebih kurang macam ni. Dah jadi dah akok. Kadang-kadang teringin nak makan akok kan, boleh buat sendiri. Akok sekarang pun dah mahal kan. Itulah sebab dia banyak menggunakan telur. Itulah dia mahal sikit. Mahal tak apa, tapi yang penting sedap. Kalau beli apa-apa kuih, kalau rasanya sedap, mahal pun kita tak kisah, betul. Tapi kalau beli dengan rasa tak sedap, rasa hampir, betul tak? Itulah baik buat sendiri. Okey, puas hati belajar. Okey. Okey, nampak tak? Mak Teh potong tu memang sedap. Nampak dalam dia tu masak lah. Dan memang rasa lemak-lemak santan dan telur dia tu memang memukau betul lah rasa dia. Akok ni. Ini adalah salah satu kuih tradisional Kelantan. Akok kedut. Itulah. Rasanya semua orang boleh buat kan, sebab bahan dan cara masak dia pun senang sangat-sangat. Tak ada merumitkan pun sebenarnya. Okey, kuih akok kedut Mak Teh ni pun dah masak. Anda kat luar sana boleh cuba tahu resipi akok kedut ni by Mak Teh. Okey. Kalau anda rasa ianya bermanfaat, okey, anda boleh share sebanyak mungkin kat luar sana. Okey. Biar ramai yang dapat manfaat dari resipi akok kedut Mak Teh ni. Lepas tu hiaskanlah dia. Alaskan daun pandan, letaklah apa-apa hias kat atas tu, macam Mak Teh buat tu. Tengok dalam dia tu memang betul-betul sedap lah. Nampak pun memang, kita nampak dia pun memang dah lembut. Memang rasa macam lemak-lemak. Tengok pun dah sedap. Nampak dalam dia tu.
Kalau makan letak kat mulut, memanglah, memang sedap lah menikmati akok keduk ni. Alhamdulillah, siap juga akhirnya Mak Teh siapkan kuih akok keduk. Okey, bye Mak Teh ni. Anda kat luar sana boleh cuba ya. Okey, jangan lupa yang belum subscribe tu, okey, boleh subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan resipi-resipi terbaru daripada Mak Teh. Jadi anda tidak ketinggalan untuk mengikutinya. Okey, sampai jumpa lagi di lain siaran. Salam sayang daripada Mak Teh. Assalamualaikum.